ni sebenarnya endocrine system? Agak-agak apa sebenarnya endocrine system ni? Can someone teka? Teka tak apa. Excretion system. Sistem hormon. Sorry? Yes, correct. Siapa tadi? Puan Wahyu Ya. Betul? Okay. Ya, betul. Right. So, tentang hormon. So, hormon ni yang ni ada perkara yang saya rasa macam kita kena share sikit lah. Kita santai-santai sikit lah. Saya tak nak session ni terlalu orang kata apa, nampak akademik sangat. Okay, Endorphin, is it? Is it endorphin? Endorphin is one of them lah. Endorphin is one of the hormones lah. There are many hormones. Terdapat banyak hormon. Saya sendiri tak tahu exactly how many. Okay, there are many. Tetapi ada beberapa sistem, dalam sistem, ada beberapa hormon utama yang kita perlu tahu serba sedikit. Sebab ia bukan berguna dalam sukan, ia juga berguna dalam kehidupan kita. Okay, having said that, kenapa saya suka pasal anatomi dan fisiologi? Kerana knowledge anatomi and fisiologi boleh digunakan dalam kehidupan walaupun kita bukan atlet dan walaupun kita bukan coach. Yeah. For your information, I wasn't really into anatomy or really into in exercise physiology. Saya punya PhD dalam ada related dengan exercise physiology. Saya punya PhD saya more kepada metabolic demands of sports, right? And master saya pun lebih kurang macam tu juga. Tetapi apa yang saya nak share ialah saya ni bukanlah peminat sains pun asalnya. Saya mungkin macam tuan-tuan juga, saya tak minat sebenarnya sains ni. Right, sekolah dulu pun saya pun bukanlah selalu sangat ada dalam kelas sains. Biasanya kalau tingkatan 3 tu bab 1 je saya dalam kelas kalau tingkatan 3. Sebab apa bab 1 saya dalam kelas agak-agak. Siapa boleh teka? Ada cikgu tak dalam ni? Cikgu tingkatan 3 rasanya tahu tu. Agak-agak apa topik bab 3? Reproductive system. Ya, betul. Sebab topik tu je saya ada dalam kelas dulu. Ini kisah benar. Kan? Ini kisah benar. Habis dia topik reproductive system tingkatan 3, dia masuk topik pendebungaan. Betul tak? Dululah. Saya tak tahu sekarang lah kurikulum sebab saya dah lama tak tengok. Okay, and then masuk pendebungaan. Elok masuk pendebungaan saja, saya hilang dari kelas. Jadi boring ya. So saya pun masalah juga. Ni kira cerita benar lah. Okay, apa yang saya nak bagi tahu ialah it's not because of the science is boring. It's about bagaimana kita nak bagi orang faham sains itu dalam konteks yang kita boleh apply dalam hidup. So saya learn bila saya buat master, baru saya sedar, oh sebenarnya cara saya memahami sains adalah salah selama ni. Cara saya memahami sains itu betul, tak ada apa-apa pun. Kan? Tetapi cara kita memahami dan kita menghayati sains tu dan macam mana kita boleh nampak aplikasi ni dalam hidup. So dari situ barulah berubah saya punya cara untuk saya terima dan cara saya menyampai. So now, apa yang saya cuba sampaikan sekarang ni ialah bila kita faham tentang benda-benda ni, kita boleh nampak macam mana dia applicable dalam kehidupan kita, not only for athletes. So dua-dua sekali boleh dapat. Okay, now. Dalam slide ni ada sentuh beberapa kelenjar. Actually there are many more. Tapi kelenjar-kelenjar ni agak penting bagi atlet. Okay, kita sentuh yang pertama dulu. Kelenjar pineal. Right? Pineal gland ni ataupun kelenjar pineal ni, dia akan hasilkan satu hormon, nama dia melatonin. Pernah dengar perkataan melatonin? Tak pernah dengar? Saya nak saya type ke? Pernah. Alamak, tapi saya tak boleh nak. Pernah Tidur. Okey, dia punya nama dia tu melatonin, melatonin. So this melatonin hormone sangat penting untuk bagi kita rasa ngantuk, untuk kita tidur. Okey. Kalaulah tuan-tuan sekarang rasa ngantuk, maknanya ada dua possibility. Satu, melatonin tuan-tuan mula meningkat. Okey, mula meningkat. Alright. Nanti saya bagi tahu sebab apa dia boleh meningkat. Okey. Yang kedua ialah alright. Mungkin ada lebih. Yang kedua mungkin sebabkan tuan-tuan mungkin atau perempuan dah penat. Penat means that maybe you all ada komitmen tertentu yang buatkan you all tak cukup rest dan sebagainya. Alright, so you rasa ngantuk apa semua. Yang ketiga, okay, tengok bola tu tengok bola. Okay, yang ketiga sebab mungkin topik yang saya sampaikan ni boring atau saya cakap ni boring. Okay, tu pun possible jugalah. Right, but with regard to this pineal gland ataupun kelenjar pineal ni yang hasilkan melatonin,
melatonin ni dia orang kata apa ya? Uh, dia bagi kita feel mengantuk dan biasanya dia akan makin meningkat tinggi ketika malam. Kenapa? Sebab cahaya kurang. Okey, kita di siang hari cahaya matahari ada. Contoh So cahaya tu akan bagi cahaya sendiri adalah rangsangan. So dia akan affect kepada kita punya orang kata apa awake, kita punya rasa sedar kita tu. Tetapi bila malam cahaya makin kurang. So kita punya mata detect less cahaya. Bila less cahaya, okey, dan hormon ini akan mula dikeluarkan. Dia keluar bukanlah keluar banyak, dia keluar sikit, sikit. So makin lama makin banyaklah dalam peredaran darah dan dia akan sampai ke otak. Hormon ni, walaupun hormon ni dikeluarkan kira dikeluarkan, diarahkan keluar pun oleh otak juga, hypothalamus lah kan. Dia keluarkan, okey, dia arahkan kelenjar ni untuk keluarkan and then dia sampai ke otak juga hormon tu. So kita akan rasa ngantuk. Bila hormon tu penuh dekat otak kita tu, dia dah sampai situ, hormon otak kita akan hantar pula rangsangan yang lain. Dia kata apa? Dia kata dekat jantung, okey jantung, engkau berdegup lebih perlahan. Okey otot, relax. Perasan tak bila kita malam dalam pukul 9 lebih, 10 lebih, kita dah mula rasa macam badan makin lemah, kita rasa makin tak berapa larat, kita rasa macam nak rest saja, betul? Am I right? Itu normal, betul? Okay, and kita lastly kita akan rasa mengantuk. So that rasa mengantuk tu one of the reasons because of this gland, this hormone iaitu melatonin sudah mula dikeluarkan. Right? And dia kekal dalam cycle ketika kita tidur sebab mata kita terpejam. And bila kita bangun pagi, subuh contohnya pukul 6 pagi kan, kita bangun pagi. So ketika kita bangun pagi, ada tak siapa yang bangun-bangun terus segar? Oh, I feel so fresh. Bangun-bangun je terus macam ni. Ada tak siapa yang bangun macam tu? Real dia. Ada tak? Once in a while. Okay, kalau lah you dapat tidur cukup. I mean that you are waking up in the morning and terus macam macam ready to go to work. Macam gitu. Okay? Not all the time. Okay? Biasa yang berlaku ialah kita terjaga and then kita cuba untuk tidur semula. Kita masih lagi rasa mengantuk. Why? Kita masih lagi rasa mengantuk because of melatonin tu masih lagi ada efek dalam tubuh kita. So macam mana nak bangun? One of the reasons, salah satu caranya ialah dengan kita pergi pasang lampu ataupun kita ada disruption dengan bunyi ataupun buatlah apa-apa saja distraction yang membuatkan mata kita jadi celik. Dan paling mudah ialah cahaya. Okey, bila cahaya banyak, so dia akan counter balik kepada penghasilan hormon melatonin. Otak akan cakap kata okey, kelenjar pineal cukup, jangan keluarkan lagi hormon melatonin. So that dia akan lama-lama akan menyusut. Okey Boleh faham dekat situ. Alright. So that's why lepas kita dah bangun, kita dah mandi lepas tu, and then walaupun kita masih ada ngantuk, tapi sekurang-kurangnya kita masih lagi mampu untuk berjaga berbanding dengan keadaan kita 10-15 minit yang lalu sebagai contohnya. Okay, so apa kaitannya dengan sukan? Pineal gland ni. Okay, tadi saya bagi tahu dalam bentuk kehidupan. Apa kaitannya dengan sukan? Pineal gland ni. Untuk recovery ke? Ya, ada kaitan dengan kita punya recovery. Atlet, ini masalahnya. Saya tak kata ke atlet siapa-siapa lah, termasuklah bekas atlet saya dulu sebab saya pun sebenarnya salah seorang coach juga. Saya coach tenis, bekas coach untuk Sukma Johor lah untuk tenis. And then saya juga bekas atlet untuk Negeri Kedah lah untuk tenis juga. Okay, saya bekas tenis player. Okay, in fact sekarang pun masih lagi main dan saya masih lagi compete. Cuma sekarang dah musim COVID tak masuklah tournament kan, yang level masters kan dekat yang ada dalam negara lah Right. My point is ialah untuk atlet malam is masa dia untuk, sebab dia dah training pagi and petang mungkin ada session atau malam pun mungkin ada session lagi satu kalau ada lah, right? And bila sampai waktu rehat dia, after maybe 11 o'clock adalah masa tidur dia, sebab dia kena bangun awal, let's say pukul 5:30 pagi atau pukul 6 pagi, right? Untuk dia punya preparation dan juga morning punya rutin. So waktu rehat
is waktu rehat. Nak jadi good athlete, kita memang tak ada cara lain iaitu disiplin. Disiplin not only disiplin ketika training tetapi disiplin ketika rehat. Tapi yang disiplin tentang rehat ni lah yang paling masalah sekali. Okey? Yang paling bermasalah sebabnya waktu rehat itulah waktu atlet kita main PUBG, waktu itulah dia main Mobile Legend, waktu itulah dia dengan Instagram dia buat live, waktu itulah dia buat FB live. You all perasan tak benda-benda ni berlaku? Sebagai coach, I believe that you all ada social media kan? You all ada social media and you tahu atlet-atlet you pun dalam tu, and then you tengok lah, alright? So this is the truth. This is the truth. So how come you want to produce a good athlete bila waktu dia perlu rehat, disiplin untuk rehat, tapi dia tak rehat? From sistem perspektif pun dah kacau dah. Dari sistem hormon saja dah ada kacau. Kita dah tahu dah ada kacau. Belum yang lain-lain lagi. Kan? You all tengok benda ni tak berlaku kepada Azizul Hasni Awang, dia tak berlaku kepada top class atlet. You all kalau kata ada peluang lah untuk study bagaimana top class atlet survive ataupun prolong dia punya career, tengok Ronaldo sampai umur 36 pun boleh prolong career. You tengok Roger Federer boleh prolong career, Rafael Nadal boleh prolong career. You boleh tengok Datuk Lee Chong Wei himself boleh prolong career dia until dia dapat kanser hidung. So you look at all these champions, right? How they live and compare kepada bagaimana atlet-atlet yang lain yang mungkin champion sekali and then hilang dari radar. So what are the difference? Okay, their discipline not only ketika training but also ketika mereka rest. So when they have to rest, they rest. Okay, tu saya punya antara perkara yang saya nak sentuh lah. Apa kaitannya hormon dengan atlet? Okay, now itu pineal saja. Kita tengok hypothalamus. Hypothalamus ni dia ni adalah satu organ dalam otak yang merangsang dan mengeluarkan hormon tertentu, dan dia juga merangsang kelenjar pituitary. Senang cerita. Hypothalamus ni dia adalah perantara di antara saraf yang diterima, saraf yang membawa isyarat, okey, perantara di antara saraf dan juga kelenjar pituitary. So bila kata kelenjar pituitary, dia ada banyak kelenjar-kelenjar lain. Kelenjar pituitary ni dia macam master lah, macam supervisor. Di antara kelenjar-kelenjar hormon yang lain, kelenjar pituitary ni adalah dia punya macam captain. Sebab dia boleh arahkan kelenjar lain. Pituitary ni boleh arahkan kelenjar lain. Tapi dia juga pada masa yang sama mungkin mendapat maklumat ataupun arahan tertentu daripada hypothalamus. Boleh faham dekat situ? Right, so tu beza dia. Okay, dan hypothalamus ni penting untuk kita punya sleep pattern. Okay, sleep pattern, sebab tu sleep pattern ada kaitan dengan kelenjar pineal. So dia antara yang mengarahkan, and dia juga menghasilkan satu hormon yang selalu kita sebut ni, dopamine. D-O-P-A-M-I-N-E, dopamine. So hormon dopamine ini saya tak pasti sesi ni direkodkan ke tak? Freddy ada rekod ke? Saya tak pasti Kalau ada rekod bagus juga, kalau at least korang-korang mungkin peserta boleh tengok semula. Masalah doktor, cuba doktor check balik dekat, sebab doktor sekarang ni host, sebab saya dah tak boleh jadi host sebab saya tak boleh tengok rekod ataupun tak. Okey. Sebab Kalau macam gitu saya tekan rekod lah tak tekan lagi tu. Saya tak tekan, sayang kesian lah kat dia orang. Betul lah. Okey, saya tekan rekod 40 minit. Sayang tu. Okey. Tak apa, saya dah tekan rekod dah. Okey, baik. Sebab saya tak boleh jadi host dah. Sebab saya... Okey. Sebab saya tak perasan tu. Saya perasan recording punya point warna orange tu tak keluar. Kan? Tu yang ni. Sekarang dah nampak ada recording kan? Okey, baik. Dah ada kan? Dia punya logo recording dah keluar lagi. Doktor, sebab saya punya doktor saja boleh nampak. Doktor je boleh nampak. Ada dekat saya punya hujung tu, hujung rukin. Ada. Kalau merah bulat. Okay. Alright. So hopefully yang depan-depan tu saya minta you all catat lah Minta maaf sebab saya sebenarnya saya ingatkan ada someone else yang rekodkan. Okay. Bila saya terperasan tak ada recording tu yang baru saya ni. Okay, now.
Berbalik kepada hypothalamus, dia hasilkan satu hormon yang namanya dopamin. Right? So dopamin ini adalah dopamin yang bagi kita rasa feel good, kita rasa macam okay, feel happy, macam itulah. So dopamin ni yang control kita punya mood and stress. So kalau kata kita ni selalu stress, so dopamin ni biasanya akan rendah. So macam mana kita nak bagi seronok? So that's why salah satu caranya ialah kita kena engage, buat benda-benda yang menyeronokkan. So bila kita buat benda yang menyeronokkan kita, so dopamin ni akan release lebih banyak, so kita pun akan rasa lebih feel better. Alright, kita rasa feel better. So macam katakanlah contohlah ada yang kaki mancing kan, contoh kan, ada yang kaki mancing. Dia walaupun dia atlet atau coach, tapi bila dia stress, dia need something yang boleh membuatkan dia rasa seronok. So kalaulah memancing itu membuatkan dia rasa seronok, so bila dia buat aktiviti memancing, dia feel good. So salah satu hormon yang akan release adalah dopamin. So this dopamin dikeluarkan oleh hypothalamus kita. So that bila dia ada banyak abundance dalam kita punya sistem, dalam tubuh kita, so that kita rasa okay. Right. Dan pada masa yang sama, kelenjar pituitari juga akan keluarkan satu lagi hormon, nama dia endorfin. Okey, kelenjar pituitari ni endorfin. Okey, tadi ada kawan kita sebut endorfin kan. Endorfin dikeluarkan oleh pituitari. Okey kelenjar pituitari keluarkan endorfin. Endorfin ni pun ada kaitan, dia ada fungsi yang hampir sama dengan dopamin. Bezanya ialah dia adalah painkiller yang original dalam tubuh, painkiller. So kalaulah kita rasa sakit ataupun feeling not good, so this hormon, iaitu hormon endorfin ni yang buatkan kita hilang rasa sakit tu. Macam gitu. Boleh faham So jangan salah faham pula, morfin dengan endorfin tak sama Morfin tu lain. Kan nanti dia ingat benda yang sama pula nanti. Right So endorfin. So endorfin ni adalah satu hormon yang kita hasilkan sendiri. Alright, itu yang membolehkan kita tak rasa sakit tu. Alright Okay, saya akan go cepat sikit tentang hormon ni sebab hormon ni dia ada kaitan dengan life dan dia juga ada kaitan dengan sports. Right? Thyroid lebih kepada untuk pembesaran. So nak cerita panjang-panjang ada banyak lah dia ada pecahan kepada T3 dan sebagainya. So we don't have to go into that detail, but what I'm trying to say that ia ada kaitan dengan pembesaran. So kita nampak kalaulah atlet kita ketika peringkat macam remaja, for example, ketika mereka membesar dan mereka ada problem dengan thyroid, so itu antara yang boleh merencatkan perkembangan ataupun pertumbuhan seseorang individu. Okey, tetapi perkara-perkara ni bukanlah kata tak berlaku langsung. Dia punya kes dia taklah besar. Okey, tetapi ada orang yang mengalami masalah hypothyroidism. Okey So bila ada hypothyroidism, dia ada kesan-kesan yang lain jugalah Okey So I'm not the best person untuk cakap tentang hormon ni. Saya bukan pakar hormon, tetapi in general, so thyroid ni ada kaitan dengan pembesaran. Right. So bagaimana juga dengan parathyroid? Okey. Parathyroid ni tempat dia kalau kita tengok saya letak arrow ni. Kalau thyroid ni dekat sini, parathyroid dia yang bintik kecil-kecil ni. Okey parathyroid ni dia ada bintik-bintik ni. Dia ada 4 bintik dekat thyroid ni. So that bintik-bintik ni berfungsi untuk mengawal paras kalsium dalam tubuh. Okey, saya ulang Parathyroid penting untuk mengawal kalsium dalam tubuh. So kadang-kadang dalam badan kita kalsium kita terlebih. So bila terlebih, dia yang fungsi untuk cuba normalkan. Kadang-kadang kurang, dia cuba untuk naikkan. Okey. Macam mana dia nak naikkan? Contoh kalau berlaku kekurangan kalsium. Salah satu caranya ialah kelenjar parathyroid akan hasilkan dia akan stimulate tulang kita, hasilkan satu hormon yang akan menyebabkan tulang kita tu mengeluarkan kalsium yang disimpan dalam tulang untuk meningkatkan paras kalsium di dalam peredaran darah. Okey, boleh faham dekat situ? Boleh faham? Right. So kalaulah sentiasa tak cukup tak cukup kalsium, asyik sedut saja kalsium dari tulang untuk make sure kita punya paras kalsium sentiasa cukup atau normal, lama-lama tulang kita jadi apa tuan-tuan? Apa berlaku? Jadi rapuh. Jadi rapuh, osteoporosis. Kan? So that's why athlete
sangat penting untuk sentiasa cukup kalsium. Orang biasa pun penting, tetapi atlet lebih penting sebabnya apa? Kebanyakan sukan bersifat impact. Okey ya, impact. So that kita nak tulang kita kuat. Satu, itu simple understanding. Yang selalu orang tak tahu tentang fungsi kalsium, satu lagi yang orang tak tahu, okey, ialah ia terlibat dengan kontraksi otot. Saya ulang, kalsium terlibat dalam proses kontraksi otot. So apa yang saya cuba sampaikan dekat sini ialah, right, untuk otot kita ni memendek dan memanjang. Okey, contohlah kan, untuk saya nak bergerak macam gini lah, saya nak buat bicep macam ni kan, flexion macam gini kan. Untuk saya nak buat bergerakan macam gini, untuk otot-otot saya berkontraksi means that dia ada pemendekan, okey, berlaku, so that kita ada contraction. So dia perlu ada satu stimulasi sebelum selain daripada rangsangan daripada otak. Otak rangsang satu hal, tapi kalau kalsium tak function dekat kita punya otot, kan, dia adalah dia punya cerita dia lah, cerita dia besar, kan. Tapi kalau kalsium tak function, proses kontraksi otot tidak akan berlaku. Okey? Proses kontraksi otot tidak akan berlaku.